Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk hari ini kita sambung dengan subtopik 1.5, subtopik yang terakhir bagi bab 1. Okey, yang bertajuk nombor nisbah. Okey, nombor nisbah. Kita tengok apa dia maksud nombor nisbah. Okey, nombor nisbah sebenarnya bermaksud nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan, iaitu P per Q. Okey, dia boleh ditulis dalam bentuk pecahan P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer. Okey, sebarang integer lah. Okey, dan Q tak sama dengan kosong. Okey, yang bawah ni tak sama dengan kosong lah. Kalau bawah ni kosong, dia jadi undefined ataupun tak tertakrif. So tak boleh lah, tak wujud lah nombor tu. Okey. So kita tengok contoh Contoh, tentukan sama ada 2, 3/4, 5/6, negatif 8 dan 1.2 ialah nombor nisbah atau bukan. Okey. So kita kena tentukan nombor-nombor ni yang diberi ni, adakah dia adalah nombor nisbah ataupun bukan. Okey, so kita tengok satu-satu. First kita tengok yang ni, 2, 3/4. Okey. So 2, 3/4. Kita tengok dia boleh tukar ke tak dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan P per Q. Okey, so kita just tukarlah ni, kita panggil nombor bercampur kan. Nombor bercampur. So kita tukar kepada pecahan. Pecahan tak wajar kan. Okey, so kita darab lah. Macam biasa sebelum ni cikgu ajar, kita darab. 4 darab 2, 8 kan. Okey. 4 darab 2, 8 tambah 3. So, jadi 11/4. Okey, so dia maksudnya dia dah dapat dalam bentuk pecahan. So, bila dah dapat dalam bentuk pecahan, maka dia adalah nombor nisbah. Okey, senang je nak tentukan dia nombor nisbah ke bukan. Okey, yang kedua. Yang kedua ialah 5/6 kan. Okey, so 5/6. Okey, yang ni dah terang-terang dah. 5/6 tu dah dalam bentuk pecahan kan. So 5/6 tu memanglah nombor nisbah. Okey, so tak ada masalah yang tu. Seterusnya negatif 8. Okey, negatif 8. Negatif 8 sebenarnya nilai dia sama juga dengan negatif 8/1. Cuba kita tak tulis je 1 kat bawah tu. Tapi dia still kita dapat dalam bentuk pecahan. Okey, still dapat dalam bentuk pecahan. So dia tetap ialah nombor nisbah. Okey, boleh? Jadi dia adalah integer. Integer, tak boleh perpuluhan. Alright. Seterusnya 1.2 tu. 1.2. Okay, kita nak uji dia. 1.2 ni nombor nisbah ke bukan? Okey, 1.2 kita tukar dia kepada pecahan. Guna kalkulator je senang. Tekan je 1.2. Okey, tekan sama dengan. Okey, tekan ABC. Kalau dia keluar macam ni, nombor bercampur, kita tekan shift, tekan ABC. Okey, so dia akan bentuk dalam bentuk pecahan 6/5. Okey, so awak nampak kalau 6/5 sama juga. 6/5 ni pun ialah pecahan, dalam bentuk pecahan. Okey. So kita tulislah maka 2, 3/4, 5/6, negatif 8 dan 1.2 ialah nombor nisbah. Okey, macam tu je. Kita nak kena pasti sama ada nombor-nombor tersebut adalah nombor nisbah atau bukan. Kita just tukar dia kepada pecahan. Bentuk pecahan dapat ke tak. Okey. So nanti awak boleh cuba jawab soalan latih diri 1.5A. Muka surat 24. Latih diri 1.5A. Lebih kurang je soalan dia. So just tukar kepada bentuk pecahan. Okey.
Okey pelajar, kita teruskan lagi dengan 1.5.2. Membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi nombor nisbah. Okey, gabungan operasi dalam nombor nisbah ni. Okey, sama juga macam sebelum-sebelum ni yang awak dah belajar perpuluhan, pecahan, integer semua tu kan. Yang penting kita kena guna formula BODMAS. Okey, formula BODMAS. Alright, bracket kalau yang dah lupa kan, BODMAS. Okey. Tulis je dalam setiap kali awak buat latihan, awak boleh tulis. Tak ada masalah. Okey. B bracket ataupun kurungan. D division bahagi. M multiplication darab. A addition tambah. S subtraction ataupun operasi tolak. Alright. So kita tengok kalau ni mesti yang kurungan dulu. Lepas tu tengok sama ada darab ataupun bahagi sebelah kiri dulu baru sebelah kanan. And then addition ataupun tambah dengan tolak kan. Tengok sebelah kiri dulu, selesaikan dulu. Okey. Saya cek pergi pada contoh 1. Selesaikan setiap yang berikut. Okey. A negatif 0.4 tambah 1/2 darab negatif 1/8. Okey, so kalau dalam soalan macam ni, okey, bila awak tengok yang ni dalam bentuk pecahan. So first kali apa yang awak kena buat ialah awak tukarkan perpuluhan ni kepada pecahan. Okey, nak tukar tu tak payah pening-pening. Tekan kalkulator je. Okey, tekan je 0.4. Tekan sama dengan. Okey, tekan shift, tekan ABC. Dah dapat dah dalam bentuk pecahan. So, awak dapatlah negatif 2/5. Make sure negatif tu jangan lupa. Okey. Tambah dengan, okey. Nampak je dalam bentuk nombor bercampur. Terus tukar kepada pecahan tak wajar. Okey. Sini darab. 2 darab 1, 2. And then tambah. 2 darab 1, 2. Tambah 1, 3. So, 3/2. Darab dengan negatif 1/8. Okey. Ingat, step by step. Okey, first kali yang ni tukar kepada pecahan. Yang ni tukar kepada pecahan tak wajar. Dan ni kita salin je lah. Okey, and then step seterusnya. Kita tengok pada BODMAS. Okey. Sekarang ni ada operasi tambah dan operasi darab kan. Okey, operasi tambah dengan operasi darab. So, kita tengok mana. Tambah dulu ke darab dulu? Darab dulu kan. Okey. So, kita kena buat yang belakang ni dulu. Alright. Tapi, jangan lupa. Yang ni kita salin kat depan. Letak kat depan. Jangan tinggalkan dia. Jangan biar dia sorang-sorang. Okey. Kita salin je dulu. Walaupun kita tak guna lagi dia, kita salin je dulu. Alright. So, yang ni kita just guna kalkulator je lah. Sebab memang dah sekolah menengah dah boleh guna kalkulator. Kalau awak nak kira manual pun boleh. Tak ada masalah. Okey. So, 3/2. Darab dengan negatif 1/8. Biasakan diri buat kurungan. Okey, buat kurungan. Type macam soalan, buat kurungan. Especially bila ada tanda positif negatif. Okey, supaya kita tak careless. Okey, dengan tanda. Alright, so tekan sama dengan lah. So, akan dapat negatif 3/16. Okey, buat kurungan sebab dia negatif. So, buat kurungan negatif 3/16. Okey. Alright. Ni gambar tak sharp. Okey. Lepas tu kita tengok kat sini dia bila dia ada dua tanda, kita tak boleh selesaikan dia. So kita kena make sure ada satu tanda baru kita boleh selesaikan. So yang ni kita salin dulu negatif 2/5. Okey, positif negatif jadi negatif. Ni dua tanda ni kena selesaikan dulu Ingat. Okey, so positif negatif negatif. Negatif 3/16. Alright. So kita tekan kalkulator lah. Cikgu suka buat kurungan supaya kita nak elakkan kecuaian. Negatif 2/5 tolak dengan 3/16 tutup kurungan sama dengan negatif 47/80.
Sebab awak memang boleh guna kalkulator, so tak ada masalah. Cuma yang penting awak kena tunjuk jalan kerja. Jalan kerja tu wajib tunjuk ada markah. Kalau tak ada jalan kerja, nanti tak ada markah. Okey. Boleh guna kalkulator. Buat macam cikgu buat tadi, ajar tadi. Okey, boleh guna kalkulator. Cuma kena tunjuk jalan kerja. Alright. Dan untuk soalan A. Okey, belajar. Seterusnya kita pergi pada soalan B. Okey, contoh yang kedua. Negatif 3 1/2 darab dengan kurungan 5.1 tolak 2 3/10 tutup kurungan. Alright. So, okey. Macam mana nak selesaikan dia? Sama juga bila nampak je soalan tu dalam bentuk pecahan nombor bercampur, so terus tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, so ni 2 darab 3 6 kan? 6 tambah 1 7. So negatif 7/2. Okey, darab dengan sama juga macam tadi. Bila nampak perpuluhan, tukar kepada pecahan. Okey, so 5.1 tukar kepada pecahan, awak tekan sama dengan tekan shift kan, ada shift 2 atas sekali, dia tekan A, B, C. Okey, so dia akan dapatlah 51/10. Okey, 51/10. Tolak dengan sama juga, nampak je nombor bercampur, terus tukar kepada pecahan tak wajar. Okey, 10 darab 2 20 tambah 3 23/10. Okey. Okey. Lepas tu kita tengok yang mana kita buat dulu. Operasi apa kita buat dulu? Okey, of course lah yang ni kan. Sebab ni ada kurungan. Okey, so kita buat yang kurungan dulu. Tapi sebelum tu ingat, kita salin balik. Salin balik, jangan tinggalkan dia. Okey, kita salin balik. Darab dengan, yang tu kita selesaikan dia. Okey, buat kurungan 51/10 tutup kurungan tolak 23/10. So, kalau dapat nombor bercampur, terus tukar kepada pecahan tak wajar. Tekan shift, tekan A, B, C. Okey, awak akan dapat 14/5. Seterusnya 14/5. Tak perlu lagi tanda kurungan sebab dia nilai yang positif. Kecuali kalau dapat jawapan negatif, kita buat kurungan lah. Alright. So, ni operasi darab. Operasi darab kita guna kalkulator je. Okey. Kurungan negatif 7/2 darab dengan 14 per tu yang ni A, B, stroke C ni. Tu per. Okey. Per 5 tutup kurungan. So, shift A, B, C, kita akan dapatlah negatif 49/5. Okey. Bagi jawapan dalam bentuk termudah. Alright. Okey, so nanti cikgu akan bagi soalan latihan. Okey, kalau dalam buku teks tu cikgu rasa latihannya kurang banyak, kurang cukup, nanti cikgu akan sediakan lembaran kerja supaya lebih banyak lagi latihan yang awak buat. Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Selamat belajar. Bye. Assalamualaikum.